kitab kitab ringkasan pada bab muka surat 256 bab berkenaan dengan musafir, iaitu perjalanan yang diperbolehkan melakukan qasar salat tanpa berada dalam keadaan takut itu. Seperti yang kita sedia maklum dalam perbincangan sebelum ini, isu yang utamalah berkait dengan jamak, lebih-lebih lagi qasar, dia berkait dengan takut itu, keadaan yang tidak kondusif itu. Itu seperti yang kita sedia maklum lah. Jadi tajuk yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab yang kita akan bincang pada pagi ini berkait dengan musafir. Kita keluar musafir dan boleh meringkahkan solat walaupun tidak ada isu takut dan sebagainya. Maknanya di sini Imam Syafi'i nak menyatakan salah satu sebab untuk qasar, kalau qasar boleh jamak lagi lah, kerana musafir itu. Itu maksudnya. Sekejap kan. Ini tajuk asal dia lah. As-safarul ladzi tuqsaru fi mithli as-salatu bila khauf. Safar iaitu musafir yang mana boleh diqasarkan salat walaupun tanpa ada takut, bukan dalam keadaan yang tidak kondusif, takut, cemas kerana perkara yang berbahaya, bukan kerana itu. Boleh juga qasar, iaitu musafir itu. Okey. Cuba tengok qaul yang ke-614. Imam Syafi'i berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasarkan salat. Ini supaya mudahlah saya terus sebut istilah itulah, sebab kita pun biasa guna begitu. Mengqasarkan salat dalam perjalanannya ke Mekah. Mana Imam Syafi'i rahimahullah kemukakan dulu asas perbincangan dari sudut nasnya. Maknanya kita kena lihatlah bagaimana jamak qasar ini berlaku kepada Nabi sendiri secara praktikal lah. Itu maksudnya. Di mana Imam Syafi'i kemukakan riwayat ni sebenarnya, di mana Nabi SAW semasa pergi ke Mekah itu untuk mengerjakan haji itu, mana Nabi qasar. Jadi iaitu perjalanan selama 9 ataupun 10 malam daripada Mekah itu ke Madinah, daripada Madinah ke Mekah itu, mana jauh lah, mana antara 9 hingga 10 hari perjalanan, 10 malam itu. Jadi kisah ini ataupun hadis ini yang melibatkan Nabi sendiri, ini kita boleh jadikan hujah lah bahawa seseorang itu boleh mengqasarkan salat dalam perjalanan seperti mana yang berlaku kepada Nabi sendiri, yang mana waktu tu siapa lama lah. Kan kita bincang dah sebelum ni, safar ini dalam penggunaan mana orang Arab tu asalnya bila sebut safarun, dan kita yang terlibat dengan safar tu dia panggil musafirun. Istilah safar ni untuk perjalanan yang macam mana? Kan ada kata kurang sehari setengah, 2 hari, macam-macam lah, 3 hari pun ada. Jadi kira-kiranya perjalanan paling minimal 1 hari, 1 hari setengah tu kita kata berapa tu, 24 jam campur lagi dengan 12 jam. Maknanya waktu itu dikira, kalau kita ambil yang paling minim, waktu yang dikira musafir. Maknanya dalam tempoh itu susah tu, dah sudah jauh tu dia punya jarak perjalanan itu. Ada yang kata 2 hari, maknanya lebih jauh lagi. Kalau di sini Nabi sini dalam kenyataan yang dibawa oleh Imam Syafi'i ini, mana perjalanan Nabi daripada Madinah
pergi ke Mekah itu mengambil masa 9 atau 10 hari. Dan Nabi qasar. Dan ini menjadi dalil bahawa boleh qasar salat itu. Mana kalau lebih lama daripada itu lagi. Tidak boleh mengkiaskan perbuatan Rasulullah yang merengkah salat kecuali pada salah satu pada dua cara di bawah. Jadi Imam Syafi'i kemukakan. Jadi kalau kita nak ambil contoh daripada Nabi dalam kis musafir dan mengqasarkan salat, kita kena lihat dari dua aspek ni. Yang pertama, mana tak boleh nak qiyas secara sewenang-wenang lah. Kena lihat keadaan, dua keadaan ataupun dua cara ni. Yang pertama, dikiaskan pada perjalanan yang memakan waktu yang sama seperti itu. Maknanya 9-10 hari jugalah, ataupun lebih lama lagi daripada itu. Beratlah kalau begitu. Namun kata Imam Syafi'i lagi, kerana kami tidak mengetahui adanya perbezaan pendapat tentang bolehnya meringkas salat pada perjalanan yang kurang daripada waktu tersebut, maka kias ini tidak dapat diterapkan. Jadi kalau kita ambil berdasar pada riwayat ni saja, Nabi qasar salat dari dalam perjalanan Madinah ke Mekah, yang mengambil masa 9 atau 10 hari. Kalau kita nak guna yang ini saja, tentu tak boleh lah. Tu. Jadi kalau kita nak kias, maknanya kalau berdasar kepada riwayat ni, maknanya perjalanan itu mesti mengambil masa 9 hingga 10 hari. Tak boleh. Mana kalau kita nak kias begitu, tak akan tercapai maksud itu. Maknanya tak digunalah cara yang pertama tu. Baik, cara yang kedua, untuk itu kita mengambil kias yang cara yang kedua, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam telah meringkas salat ketika safar. Tidak mengambil kira tu dia punya masa perjalanan sehingga 10 hari, tapi mengambil kira jarak lah. Asalkan dia musafir, tak kira lah berapa hari. Itulah yang saya sebut sebenarnya. Saya daripada KL sini, masanya 1 jam 5 minit kira masa. Padahal kalau berjalan kaki berapa ratus kilometer tu, 400 lebih, 500 lebih lah. Sebab begini, ingat semalam dia ijtihad dalam masa dalam penerbangan. Mana kita ni, dia kata kelajuan flight kita ni mana 500 km 1 jam. Mana daripada sini dia ijtihad, lepas tu kita ni daripada Subang ini 1 jam 5 minit, mana 500 km lebih lagi nya. Gitulah dia. Tapi yang lebih kurang gitulah. Mana sejam 5 minit. Tapi sudah dikira musafir itu. Sebab apa? Dia bukan kira masa, kira jarak tu. Sebab Nabi ni yang disebut dalam hadis ni, dia tidak sebut jarak ni dalam hadis, sebut masa. Selama mana tu masa dia ambil, bukan kira jam, hari, 9 atau 10 hari. Jadi kalau kita nak kias dengan masa, tak boleh. Tidak boleh diterap. Mana kias tu tak betul jadi. Kita kena ambil cara yang kedua. Apa dia? Musafir itu, safar itu. Safar lah tepatnya. Kita yang safar itu orang panggil musafir. Tapi bahasa Melayu ni dia tak kira. Bila saya ambil, ikut saya nak guna macam mana. Itu biasa tu. Sebab tu kita kira orang yang musafir, mana orang yang safar. Tak apalah. Perkataan itu saya rasa tidak jadi masalah tempat kita ni. Jadi daripada hadis Nabi tadi, kita ambil maksud safar itu, bukan ambil maksud hari 9 ataupun 10 hari, bukan mengambil masa musafar, masa safar, tapi kita mengambil safar itu sendiri. Jadi Imam Syafi'i ini antara ulama yang mengatakan illat untuk qasar, apatah lagi jamak, adalah safar. Adalah safar itu, bukan masa safar. Bila kata safar, istilah safar itu kena tahulah jaraknya sepanjang mana, sejauh mana perjalanan, baru diistilahkan musafir itu. Itu khilaf, banyak khilaf tu. Banyak khilaf tu. Okey, cuba. Tak apalah, banyak tu biarlah. Imam Syafi'i sendiri macam mana, cuba tengok. Kata Imam Syafi'i lagi, tidak dinukil daripada Nabi SAW larangan untuk mengqasarkan salat pada perjalanan yang kurang dari masa perjalanan beliau. Tidak ada satu riwayat pun yang Nabi sebut dalam bentuk larangan. Larangan ni dia ada dua. Misalnya Nabi kata kalau untuk qasar salat, dia mesti tempoh seperti yang aku lalui ni daripada Madinah ke Mekah. Mana Nabi tahdid itu? Tak ada juga.
Tak ada juga hadis dalam bentuk larangan yang sarih. Tidak boleh melakukan qasar kecuali bila musafir dalam masa 9 hingga 10. Tidak ada juga. Itu maksud di sini. Bila begitu, demikian juga tidak ada larangan untuk mereka untuk mengqasarkan salat dalam suatu perjalanan yang bisa disebut sebagai safar. Tidak ada juga. Sebagaimana halnya tayamum dan salat sunat di atas kenderaan boleh dikerjakan pada setiap perjalanan yang disebut sebagai safar. Kalau untuk bertayamum, untuk tayamum, untuk salat sunat di atas kenderaan, mana sunat itu dikatakan sunat pada setiap perjalanan. Yang mana perjalanan itu sampai pada masafah safar, sampai pada jarak safar. Mana boleh? Begitu. Jadi kias pada tayamum pun boleh ketika dengan sebab musafir, dengan sebab safar. Salat di atas kenderaan pun boleh dengan sebab safar itu. Maka begitulah juga qasar. Kita kias begitu. Ni sebenarnya perbincangan ini ringkas ni. Kalau kita tengok dalam Sunan Nasa'i misalnya, ataupun Bukhari, bincang lebih panjang lagi. Dia dalam kisah ni kita kena ingat. Kita dalam kisah ni betul lah kita tengok asasnya Nabi, tapi kena tengok juga sahabat. Pengamalan sahabat tu macam mana? Sebab sahabat ni sebenarnya yang paling tahu tentang Nabi. Jadi sahabat kalau keluar tak sampai sehari pun sudah jamak qasar dah. Belum sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i lagi, keterangan tentang meringkas solat pada perjalanan yang menghabiskan waktu selama 2 hari. Tidak sampai kepada kami keterangan tentang meringkas solat pada perjalanan yang menghabiskan waktu selama 2 hari. Hanya sahaja kebanyakan orang di tempat kami, kata Imam Syafi'i, di tempat kami yang menimba ilmu mengatakan tidak boleh meringkas solat pada perjalanan yang memerlukan waktu kurang 2 hari. Tepat dia. Ingat ada saya sebut kan, ada sebelum ni ada kata sehari setengah, ada kata 2 hari. Itu ta'rif safar. Mana kalau perjalanan tak sampai 2 hari ataupun sehari setengah, itu perjalanan biasa, tidak dianggap sebagai safar. Tempat kami begitulah yang difahami oleh ahli-ahli ilmu. Orang yang menimba ilmu ni mana ahli ilmu. Tak kira orang kampung pun kita, tak kira lah. Mana orang yang menimba ilmu khusus. Mereka kata begitu. Maka menurut pendapat saya, tu Imam Syafi'i sebut tu makna orang ahli ilmu di tempat dia faham begitulah. Maknanya kena 2 hari ke atas baru boleh safar, baru boleh mana jamak qasar. Tetapi menurut pendapat saya, kata Imam Syafi'i, boleh bagi seseorang mengqasarkan salat bila dia melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu selama 2 hari, sama dengan 46 km. 46 batu ni maknanya, kalau kita tengok dalam Arab pun maknanya dengan batu-batu ni maknanya kita kata kalau 46 km tu lebih, tidaklah dia batu kan dia lebih jauh jarak dia daripada 1 km tu. Mana jadi agak-agak ana pun tak tahu, ana pun tidak cek. Kalau 46 batu ni berapa kilometer? Lebih kurang berapa 70 juga. Mana lebih kurang tu. Jadi 1/5 ke? 1 poin ni. Kalau 1 poin ni betul lah kata 72 80 lebih kurang lah jarak tu. Itu dalam mazhab Syafi'i dia itulah ya. Lebih ke 70 lebih setengah. Kalau setengah dari kita tu dia sebut 70 kilometer. Gitulah. Mana jarak itu? Mana kalau sini Kuala Kera berapa kilometer? Tak sampai lagi tu dah. Masafah dia dah. Berapa Kota Baru ke Kuala Kera? Ya. 60 mana tak sampai lagi. Tapi kalau ujung Kuala Kerai, tu sampailah. Belum masuk Gua Musa kita sampailah. Ni kita kira ni, jangan kira lain. Kalau kira lain boleh dah tu. Waktu kita bincang semula lah. Ni kira ni. Makna bila kata 46 batu, makna anggaran 70 km lebih lah. Kalau 1 poin ni tu. Okey. Itu pendapat saya lah, kata Imam Syafi'i. Jadi maknanya kalau kita kata kalau kita letak 76 km, perjalanan zaman Nabi dia naik apa? Jalan kaki, naik unta. Maknanya kita kata mungkin maknanya masa yang diambil tu mana lebih panjang lah. Tapi kalau kita ni pergi Kuala Kura ataupun masuk ke sempadan antara Kuala Kera dengan Gua Musa tu pun, saya rasa tak sampai 3 jam. Sebab kita Kota Baru itu pun 3 jam tak usah kira hak pecuk lah. Ni kira setakat 120
Dia kata dah aku laju dah Ustaz 1-2 bulan kita kira begitu. Dah lebih kurang. Sebab tu di sini maknanya dikira jarak tu lah. Masa selama mana masa dia ambil itu tidak dikira. Itu kata Imam Syafi'i. Sebab tu dari inilah sebenarnya kira-kira dalam mazhab Syafi'i dia pakai ni lah. Sebab tu jadi 76 km tu. Yalah ada sebut 82 tapi bagi ana lebih kurang lah tu. Mana kalau kita kata di Pondok Sungai Durian tu tak sampai lagi kerana kira masafah ni. Tak sampai lagi sebab dia tu kira awal tu dah. Rasanya tak sampai lagi tu. Boleh cek balik lah. Dan tidak boleh mengqasarkan salat bila kurang daripada 46 batu ataupun anda letaklah kalau ada perbeza sebanyak tu tak apalah sekitar 76 km. Tidak boleh kurang daripada itu. Adapun saya lebih menyukai untuk tidak meringkas salat pada perjalanan yang kurang dari 3 hari sebagai sikap ihtiyat berhati-hati. Pendapat dia. Dan meninggalkan meringkas salat hukumnya mubah. Mana tak apa pun kalau kita tidak qasar pun dalam perjalanan dia beginilah. Sebab tu kita kena faham Imam Syafi'i ini bercakap dalam konteks zaman dia. Cuba bayar ke kalau 3 hari rang pusing dunia tu. Naik roket, naik jet sebab kita pergi ke Mekah 28 jam ya. Daripada KLIA. Lepas tu dia kata 3 hari ni zaman dia. Yang mana kenderaan pada waktu tu ni dia berjalan kaki ni. Sebenarnya ataupun naik unta lebih kurang berjalan kaki naik unta ni. Kita kata unta dia lari dah unta berjalan. Bukan unta berlari. Kalau kuda pecuk tu tak kira tidak masuk auto ni kena faham lah. Ni makna berjalan kaki ataupun naik unta. Ni 3 hari. Dia beginilah mudahnya. Makna kalau berjalan kaki 3 hari, kalau kita andaikan berapa kilometer tu kita akan boleh capai dengan 3. Kita kira lah kalau zaman sekarang dengan jarak itu, dengan kita kata kepantasan pengangkutan moden sini berapa jam ya. Sebab tu bagi ana apa yang disebut ni lebih kurang ya sebenarnya. Hakikat sebenarnya lebih kurang ya. Cuma Imam Syafi'i sebut 3 hari ni sebenarnya lebih lagi sepatutnya. Kalau 3 hari perjalanan, tu ulama kata perjalanan 3 hari perjalanan macam mana? Tak berhenti kah? Pada malam tu bukan juga berjalan ke macam 3 hari tak apa maksud. Inilah yang jadi khilaf ni. Mana boleh 3 hari tak berhenti jalan? Malam pun tu bukan juga. Kita kata mungkinlah kita berhentilah makan salat. Tak tidur kah? Itu bukan kudrat manusia tu. Jadi apa maksud 3 hari? Ni dia panggil uruf, mengikut uruf. Biasanya orang bila berjalan dia berhenti berapa kali. Itu uruf. Sebab tu bagi ana ni kukuk mana pun ni teks klasik lah. Sebab tu ulama dia buat andaian. Sebab tu kita kata dalam mazhab Syafi'i 82 km tu sebenarnya kira jarak tu kira jauh lah tu. Tu. Bagi Imam Syafi'i gitulah. Jadi apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni kira-kiranya zaman dulu orang yang berjalan kaki, orang yang naik unta, dia berhenti beberapa kali, dia rehat, dia tidur 3 hari ke mana pun capur semua tu lah. Tu. Jadi maknanya dia akan berlaku kesamaran dari segi jarak, jarak itu. Kalau kita berhenti acak kali, mana jarak jadi pendek lah. Tidak gitu. Kalau nak kira, kalau ambil ke 3 hari, awak 3 hari, sehari tu sekali awak berhenti. Lepas tu berhenti solat. Kita berjalan dengan keluarga ni kadang-kadang 4 kali 5 kali biasa satu hari berhenti tu. Maknanya jarak perjalanan kita tu jadi lebih pendek. Sebab apa? Sebab berhenti banyak kali. Itu kalau kira masa. Baik. Kukuk mana Imam Syafi'i sebut? Sebab tu dia sebut dalam nas ihtiyat. Bimbang takut tak sampai masafah dia tu lah. Dah mungkin awak keluarga awak berhenti acak kali. Kira 3 hari tu kira kukuk mana pakai siapa juga. Maksud tu. Itu maksud dia. Sebab itulah kalau rujuk dalam internet, perbincangan moden ni, dia bincang pula. Kadang kalau sekarang ni gini dia bincang pula. Semua tu adalah dalam bentuk andaian. Sebab dia benda nisbi. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, naik kenderaan, tak berhenti sekali habuk, direct dah. Berapa jam ya? Ni kita kalau keluarga sekali berhenti sejam, dah main 8 orang. Lepas tu itu perkara gitulah dia panggil ada berlaku lebih kurang itu.
Baik, tak apalah. Tapi kukuk mana pun nas Imam Syafi'i, dia kata bagi saya suka 3 hari baru boleh qasar. Kalau nak jamak tu tak apa qasar itu. Nak jamak lebih awal lagi tak apa qasar itu. Atas rasa ihtiyat, bercermat, berhati-hati. Sebab apa ni? Nak jaga takut menyalahi sunnah tu. Baik, qaulnya ke-615, Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang nak, dia sebenarnya kalau kita nak bincang ni, dia ada kitab khusus lah, bincang dari semua sudut, kitab khusus. Tuhfatul Qafilah nama kitab tu. Ni hadiah untuk orang musafir. Dia bincang, ada dengan anak kitab tu. Cuma tak tahu terjemah Indonesia ada ke tidak. Banyak kitab berkenaan dengan jamak qasar ni. Boleh, bagus juga tu sebenarnya kalau kita nak bincang secara khusus lah. Secara khusus ni. Tak apalah, tu boleh bincang semula. Okey. Qaulnya ke-615, Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang nak melakukan perjalanan yang boleh meringkah ke salat, yang boleh qasar salat, maka hendaknya dia tidak meringkah salatnya hingga dia keluar daripada tempat tinggalnya. Sama saja apakah tempat tinggalnya itu sebuah desa, kawasan kampung, ataupun padang sahara yang luas itu. Sama saja. Orang panggil kampung dia, kampung halaman dia, seluas mana, kena keluar daripada itu. Maknanya Imam Syafi'i sebut di sini, walaupun tak sampai ke destinasi pun sudah boleh jamak qasar dah. Tapi kena keluar daripada kampung halaman. Tak kira lah kampung halaman dalam bentuk desa ataupun pada luar mana Sahara lah. Pada Sahara tak kira lah. Tak sampai lagi ke destinasi tu, tapi boleh dah. Tapi syarat kena keluar. Baik, tak apalah ni. Jadi amalan pak kita sekarang ni pergi stesen bah tu jamak qasar dah tu dah. Tu iyalah ada bab lain pula. Ada pendapat lain pula begitu. Dia kira on the way tu. Tu kan. Apabila sebuah desa, kalaulah maksud kampung, tempat tinggal kamu tu desa, kita kat kampung lah desa ni, maka dia tidak boleh mengqasarkan sebelum melewati tu mana melepasi rumah-rumah yang ada di kampung dia tu, di desa dia, sehingga tidak ada lagi rumah di hadapannya. Mana habis dia contohnya kita katakanlah desa contoh misalnya sebesar telefon dia tu. Bila dia lalu tu lepas si desa dia tak ada rumah depan tu, hak orang panggil rumah di kampung dia, baru boleh qasar. Ni kata Imam Syafi'i. Baik tersendiri maupun bersambungan. Tak kira lah rumah tu sebuah ke, tapi kalau masih dikatakan dalam desa, dalam kampung dia tak boleh. Ataupun rumah tu bersambung-sambung ke, supaya tu kalau desa. Apabila berada di padang yang luas, ni padang Sahara, dalam kitab asal tu padang Sahara, pada luar mana padang Sahara lah. Kadang-kadang rumah tu jauh-jauh sebuah-sebuah tu, tapi kampung dia lagi tu masih dalam qaryah dia, maka dia tidak boleh mengqasar solat sebelum dia melepasi tempat tinggal yang ada di padang itu. Makna orang panggil keluar kampung tu lah ke mana? Maksud keluar kampung tu, misalnya kita duduk Lundan ni, kita kata kita keluar daripada Lundan tu, mana kena tahulah kita duduk kampung tu, kena tahu ni masuk kampung lain tu, lepas daripada kampung kita baru boleh. Ni asalnya masalah ni. Apabila berada di dalam lembah pula, wadi, duduk kawasan lembah, supaya Mekah tu lembah tu. Mekah tu lembah tu dia kira tu dalam konteks mana bentuk muka bumi Arab itu. Maka dia boleh merengkas setelah melepasi lebar lembah itu. Mana melepasi kawasan dia tu lah. Apabila berada di kota, maka boleh mengqasarkan salat bila dia sudah melepasi sesuatu yang berdekatan dari tempat tinggalnya. Apabila ia tidak melepasi apa yang saya terangkan, maka dia kena ulang semula salat tu. Wajib dia i'adah salat tu. Dia sebenarnya maksud kalau tengok letak Arab, kalau dia duduk dalam kawasan kota ni mana kawasan yang padat penduduk. Itu makna kota yang dimaksudkan. Hadar, Madinah, rumah banyak. Kadang-kadang nampak sempit ya, tapi padat rumah. Kampung ni nampak besar, tapi penduduk tak banyak, tak aman mana kadang-kadang. Maknanya kalau duduk di kota, mana kota ni kemungkinan kota ni sempit lah, tapi rumah banyak. Tak apalah, kira asalkan lepas pada kota tu, biar sempit pun. Lepas tu masalah kita sekarang ni, kita kata contoh kita dah, contoh saya duduk ke Bahia.
pergi di Tesco tu. Orang tak ikut bakhir ada. Boleh. Tu maksud dia. Sebab kotor. Tu jadi boleh tu. Lepas tu kalau duduk ke bakhir dia tunggu bah di pasar segar. Jalan Pasir Putih tu. Dekat cabai pak ke bakhir tu. Alah ke mana? Kalau ikut ni tak boleh. Memang tak boleh. Lepas tu naik bah tak maya. Dia kena maya tamam. Kena maya tamam. Kalau ikut ni. Lepas tu orang dia buat lah ni pergi stesen bah dekat rumah pun itulah tu. Ikut mana pula? Tu tidak nas daripada tu tidak pendapat Imam Syafi'i. Pendapat lain. Imam Bukhari misalnya. Boleh. Sebab dia kira on the way dah. Tubik dah. Mana dalam berjalan ni? Banyak kemudahan. Bagi orang yang kata tak boleh, wajib awak kena ikat dengan pendapat mazhab Syafi'i, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Tak boleh lah awak. Tapi bagi umat Islam, bagi umat Islam umat Islam laka tu. Bagi umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, katalah dia tidak mahu ikat dia dengan satu pendapat, dia boleh pilih mana-mana pendapat yang lain. Tidak jadi masalah. Dan itulah yang terbukti dalam amalan di Malaysia pun yang klaim kata mazhab Syafi'i pun dalam bab-bab tertentu memang dia tak ikut banyak perkara lah. Banyak perkara. Sama ada ibadat, muamalat, banyak perkara tak ikut. Banyak kalau kita nak bincang berkenaan dengan perkahwinan sendiri pun. Misalnya berkenaan dengan harta tarikah, harta sepencarian, ikut mazhab siapa lah ni? Hak wanita tak bekerja pun boleh juga. Dikira sepencarian juga harta tu lelaki dia. Hak mana, pendapat mana? Tapi kadang-kadang orang ni menipu yang ada setengah-setengah tu. Sebab tu saya kata tak perlu kita berpura-pura dalam, tak perlu. Sebab ahli fiqh ni mengambil kemaslahatan, dan itulah ruh syariat sebenarnya. Kalau pendapat ni sudah nampak kurang dan maslahat, sebab kadang-kadang maslahat tu jadi kurang kerana perubahan zaman yang berlaku. Sebab tu fiqh ni luah. Akidah tak berlaku begitu. Asas ibadat yang orang panggil asas ibadat tak berlaku. Misalnya solat, duduk di mana-mana, jumlah rakaat tak boleh ubah tu. Tu asas dia. Kita ada bincang ni bab khilaf ni. Banyak khilaf ni bab musafir ni, banyak khilaf. Khilafnya pada mana? Pada jarak itu. Sebab ni baik, mana kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau anak duduk di Kubakhia, tiba-tiba anak nak pergi musafir dan anak turun daripada rumah pergi ke stesen bah duduk dalam Kubakhia lagi, tak boleh. Tak boleh khasar. Patut jamak boleh. Jamak boleh. Yalah, jamak pun dia ada disiplin dia pula, banyak perkara lah. Ni secara, sebab itulah bila kita belajar kitab ni pun, kalau kita nak tahu lebih, orang panggil peluasan, keluasan dalam fiqh Syafi'i, banyak lagi kitab lain yang perlu kita tahu, yang perlu belajar. Ya. Kena buat tamam. Tak boleh khasar. Tak boleh khasar. Itu maksud dia. Cuba perhati, dia guna kalimah i'adah. Kena ulang balik. Kalau buat dah. Mana serius tu? Kena ingatlah harus tu mana wajib di sini. Ini bahasa Indonesia. Baik, qaul yang ke-616. Jangan persoalah apa yang kita sebut ni Syafi'i ni, walaupun Anas dia pun yalah, walaupun Anas dia pun begitulah. Kenapa? Tu ni kita bincang ni dalam konteks ni. Baik, qaul yang ke-616, Imam Syafi'i berkata, jadi moleklah kita tahu, sekurangnya kita tahu gini. Jadi Imam Syafi'i buat ni, cuba tengok dia sebut ihtiyat. Dia bimbang takut tak jadi solat tu. Sebab apa jadi gitu tu? Sebab sandaran kita Nabi tu lah. Jadi Imam Syafi'i ni anak pun yakin berdasar pada anak tengok hak kita asal dia tu. Dia kata tak boleh tengok riwayat hak Nabi pergi Mekah ni saja. Enggak Nabi musafir bukan ni saja. Dia ambil kira pula tu. Baik, qaul yang ke-616, Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang tu, ia tu kalau berdasar pada Arak ni, mana dia gini, kalau tengok Arak ni dia sebut ginilah, wa idza arada ar-rajul tu seseorang, terjemuh sini. Asal mana rajul tu lelaki, seseorang di sini ni aghlabiyah lah, mana perempuan pun masuk. Rajul ni lelaki dewasa. Rajul. Tapi ana terjemuh gini, apabila seseorang hendak menuju ke suatu negeri yang mempunyai dua jalan. Ini pecahan masalah.
dua jalan. Mana kedua jalan boleh sampai ke destinasi yang dia nak pergi itulah. Di mana pada jalan pertama apabila dilalui maka jaraknya tidak sampai ke masafah untuk qasar. Maknanya tak sampai 40 minit batu. Tak sampai. Jalan yang mula-mula. Mana tak boleh nak qasar lah. Kalau lalu jalan tu tak boleh qasar. Gitu. Baik. Adapun jalan yang kedua, apabila dilaluinya maka jarak dia sampai, jarak masafah safar, maka boleh qasar. Jalan yang kedua. Destinasi sama. Bukan di jalan ni banyak lepok, banyak kona. Jangan kira ke atas. Orang Mekah lucu lah. Dia ke hotel Amber ni, dia kata 500 meter ya. Pergi tengok. Kita duk kira dengan telefon, kita ada boleh jarak itu kan. Kita berjalan tu. Dekat dengan skin tu. Paling tidak 800 meter. Bila disaatkan, dia kira atas udara. Bukan kira atas udara. Mana daripada hotel dia direct street poske. Pergi ke hotel memang. Jadi kita ke bawah ni kena. Ya, jadi anak kata kadang-kadang sampai 1 kilometer bila dia tutup jalan. Bila dia tutup jalan nak kena beberapa bangunan tu, lembek lutut tu. Dia kata tak boleh nyala hamba. Tapi masa kursi tak ayak takut darah tu. Sebab dia kata pok kita tak ada boleh terbang serabut tu. Bukan pokok tu oli kita nak terbang dah. Tetapalah nak ayatnya gitulah sebab dia payah nak memang betul semua. Sebab kita boleh ambil, dia ada aplikasi dia lah, boleh kita nak ambil mana jarak dia direct melalui udara tu, memang betul lah dia sebut tu, memang betul. Tapi bagi anak dia kena ayat lebih betul lagi sepatutnya. Dia kena ayat lebih betul lagi. Jarak jalannya di muka bumi bukan di udara. Sebab apa? Ada seorang pakcik tu, biarlah nak cerita saja, tengok lagi. Dia kata Ustaz Din, kita ni lebih 800 meter. Saya ni daripada awal kerja sampai pencen, kerja sebagai driver bas budaya dulu. Saya tahu. Saya boleh tahu cara nak ukur. Memang betul sungguh. Dia kata saya ni masa nak cabut dah rumah. Dia orang tua. Dia kata Pak, dia kata travel agency ni, dia kata 500 meter. Betul lah aku udara. Dia tak ayak masa kurus 500 meter plus minus. Kalau sebut gitu makna lebih kurang. Mana kata lebih tu 500 meter, lebih tu berapa lebih tu? Plus minus. Itulah. Tu lepel tu. Berapa plus 100. Nak tahu juga. Tapi biasa tak ayak lah tu tak. Mana tak sewi nampak nipu sepatut kena royak. Tak apalah tu. Saya nak sebut di sininya, di segi orang panggil lebih kurang tu dia akan berlaku. Lebih kurang itulah. Jadi di sini tak ayat lagi keputusan dia tu. Kalau jalan kedua tu, bila kita lalu jalan kedua, dia ingat ni destinasi sama. Lalu jalan kedua, bila dia lalu tu siapa masafah dia? Boleh siapa boleh qasar lah. Apa keputusan dia? Maka daripada dua jalan tu, jalan mana saja yang dia lalu, saya berpandangan dia tidak boleh, tak perlu, tak boleh sebenarnya untuk qasar. Tak boleh. Mana hakikatnya ni sebenarnya kenapa dia sebut, kita kata dah tak ada siapa, dah siapa kan masafah dia jalan kedua, apa tak boleh atas ihtiyat. Ni orang panggil cermat. Sebab kalau perhatikan Imam Syafi'i ni, kira-kiranya dari segi cermat dalam bab taharah lebih lah Imam Syafi'i ni. Ketak sikit, kita terketak sikit piawai dia tu. Dia kata tak ada. Tak apalah, biar kita tahu. Lepas tu nak ikut yang mana bila kita tahu banyak tu, itulah serah kita lah. Sebab ni melibatkan fardu ain kita. Sebab saya sebut tu lah. Kalau saya nak mengambil kira tidak wajib orang musafir salat jemaah, tak tahulah saya tak 5 tahun tak salat jemaah. Mungkin kita musafir. Lepas tu munasabah kau tak, mungkin tertudah nak hari jemaah ada sini. Nak kira ke mana? Tak boleh tengok gitu. Dia kena banyak juga kira. Sebab tu bacalah dalam internet tu perbincangan moden di kalangan masyayikh lah. Dia bincang balik. Sebab apa? Sebab keadaan safar zaman kita ni sangat berbeza dengan keadaan safar yang dibincang dalam kitab-kitab fiqh klasik termasuk zaman Nabi. Dah naik kapal terbang.
Setara mana tu dia punya selesa tu, siapa tak khabar apa. Duduk dalam flight tu. Khabar-khabar. Orang mari tepuk. Sapar. Tu nak ayatnya. Mana selesa semua. Cuma tak apalah, oleh kerana safar itu. Jadi kalau dengar rutin dah begitu, tak solat Jumaat, tak kena. Kena tengok juga tu. Mana tak pengaruh syariat lah kalau begitu. Kena tengok kan. Memang ada pun dalam kitab ulama sebut, kalau dia rutin mana hari tu pergi gitu, tak boleh dia kena semaya juga. Sebab itulah setengah kalau kita tengok dalam apa ni kita kata perbincangan klasik mana tak boleh kalau musafir dekat Jumaat. Tak boleh. Takut tinggal Jumaat. Takut tinggal Jumaat. Dulu tak ada masjid sebanyak tempat kita. Kita orang bed dah lagi pergi. Orang bed pergi tak apa, depan tak ada masjid lagi. Lepas tu ada solat lagi orang tu. Tak ada masalah. Kena tengok juga situasi tu. Baik, cuba tengok lagi. Hanya saja, kata Imam Syafi'i lagi, dalam qaul yang sama, hanya saja boleh baginya ringkas salat apabila tidak ada jalan lain ke negeri itu selain jalan yang jaraknya boleh jarak dia gini katakanlah kita kata tadi dia sebut ada dua jalan. Satu jalan tu tak sampai apa masafah safar. Kena ingat ana guna istilah ni lah mudah. Masafah ni makna jarak musafir yang membolehkan qasar. Mana jalan pertama, masalah pertama ni ada dua jalan. Destinasi sama. Jalan pertama tak sampai masafah safar, tak boleh qasar. Jalan yang kedua sampai. Daripada rumah dia juga. Dia guna jalan lain, jauh jalan tu. Tapi sampai ke destinasi sama. Bagi Imam Syafi'i terasa istiak, molek-molek lah tak perlu. Sebab tu dia guna istilah. Dia, kalau tengok ta'arab ni dia tidak guna tidak boleh, dia guna tak perlu. Maknanya harus boleh dah, cuma atas rasa ikhtiar tak perlulah dia jamak dia qasar lagi situ. Dia maya dah tuk tamam lah. Atas rasa ikhtiar tu. Sebab bila jalan tu daripada rumah dia ke destinasi jalan tu berbeza, jadi mungkin perbezaan itu terlalu sedikit. Atas rasa ikhtiar kira-kira tak cukup lagi lah jalan kedua pun. Tu yang maksud dia. Sebab nak kira juga biar paling kurang 40 batu tu. Dasar pada ni lah. Baik. Tapi kukuk mana pun Imam Syafi'i kata boleh baginya meringkas solat kalau tak ada jalan, tak ada pilihan. Tadi ada pilihan. Tak ada jalan, satu je jalan daripada rumah dia nak pergi ke destinasi dia, dan jalan tu sapa masafah-safah. Boleh. Kena ingatlah hak ni perbincangan ni maknanya orang panggil cukup masafah tu ngam-ngam lah kita kata. Kalau tentu dah lebih masafah tu jauh sampai 50 kilo dah lebih, tu memang boleh lah qasar tu ni kira-kiranya boleh jadi duk main boleh lah ikut ni dengan jarak ni gitu lebih baik tak usah. Tapi kalau nak qasar boleh dah, boleh dah sebab tak ada dah jatuh saja jalan yang ada. Tu boleh. Ada daripada rumah kita boleh. Dia kata tak apa tu, tu tak apa. Mengikut ulama. Walaupun ada juga pendapat kata dia kira start niat kita lah. Tu khilaf lah. Cuma kalau nak mudah kita ambil daripada rumah kita lah. Sebab ia tak ia pun sudah berlaku, dia panggil musafir tu. Perjalanan tu sudah berlaku. Gitu tu boleh tak ada masalah. Kita ambil tu lah lebih mudah. Dia pekoh kena khilaf. Tak boleh sebab tu orang kata tak boleh niat tu pentingnya. Maknanya betul dah, maknanya asal tidak niat begitu, tapi selepas tu niat jelas niat tu boleh lah. Boleh lah. Tapi ramai juga ulama kata dia kira tempat bermula niat tu lah. Ada juga sebab hak sebelum tu awak tidak niat tak kira, ada juga kata begitu. Sebab tu bagi anak ni dia kira jarak tu kadang-kadang lebih kurang lah. Tapi kalau nak ihtiyat supaya Imam Syafi'i sebut kan, kira betul lah. Kan mudah lah ni, kan ada internet ada, boleh kira sampai sini berapa. Dia ayat lalu dengan jalan berapa jarak kilometer. Terus dia sebut itu. Lepas tu kalau jalan tu ada jam merah jawab. Boleh tahu lalu. Makna untuk merancang perjalanan tu lebih mudah.
Tapi kalau dalam bab musafir ni zaman kita lah senang. Senang. Cuma bagi anak lah, kalau untuk orang awam takut timbul was-was pula dia. Dia ikut ni. Kecuali dia tu ngaji banyak dia pun yakin, dia pun faham molek dari segi fake roh pekoh pun dia faham molek. Tu tak apa. Kita ni bagi anak pun kita main ngaji. Sebelum ngaji kita ni banyak dekat fik manhaji berapa kali hotel. Dak ngaji banyak benar. Tak pelik kalau ngaji pun. Kita pun terima pandangan yang mengatakan start pekoh kita lalu. Waktu memelah. Tak ada tunggu kerja lagu tu. Kita pun ngaji sebab tu kita kata tak amal apa tak apa muka mari nak ngaji pekoh dah. Ada balas gaya dah kapung. Khilaf pekoh. Ni. Jadi kata kalau kita nak guna kita pergi kawasan kapung dia sendiri pun kawasan sebut pun jamak tak awal tidak jamak takhir tak alih lah tu. Tengoklah. Betul kabar habis istilah lagi tu nak pakat pun tak, kita pun tak setuju gitu. Sebab tu Anas dia pun mula-mula orang panggil duduk itu juga nak guna asal kau nak guna ringkasan. Bila tengok tu rupanya ringkasan ni apa dia ringkas ni? Sebab ada setengah-setengah perbincangan tu dia panggil tadakhul. Tadakhul ni sebenarnya hak ni boleh masuk dalam poin ni. Hak ni boleh masuk dalam poin ni. Tu jadi ringkas tu. Sebab tu kalau kita perhati Anas saya mau dengan teks asal dia banyak dia antara hak dia buat tu dia panggil dalil yang berulang. Misalnya dia kemuka kelima dalil, padahal kalau 2 dalil pun cukup dia ambil 2. Tu jadi ringkas tu. Kalau kita buat perbandingan dengan Rifat Fauzi gitulah. Kenapa hal lah tu? Ngobok kita ni ngaji banyak dah. Lepas tu kita kata kalau kita nak ikut setengah-setengah pandangan tak boleh ngaji selepas habis ni. Lepas tu berapa puluh tahun dah kita ngaji tak habis-habis lagi tu. Tak siapa lagi katanya sebenarnya kata-kata gitu sebenarnya untuk atas ngaji kita lah. Dah kita ni ngaji banyak dah. Jadi hak bau-bau tak sama lagi lah. Hak jenis menakut tak sama lagi. Lepas tu apa kita buat secara terbuka ni? Mana kalau ada silap siapa-siapa pun boleh tegur. Tak apa tu. Dan ilmu ni memang gitu sifat dia. Dan orang yang tegur tu kalau ikhlas dengan maksud untuk mana islah, dia boleh pahala besar. Boleh pahala besar. Rasul ayat lah pengalaman anak kuliah ni tak. Walaupun kadang-kadang kita ngadak 3 hari satu kuliah ni ada lagi salah. Rasul ayat lah bagi ilmu ni. Siapa guru kita sendiri pun dia tu ada dia sebut, dia tak sebut masalah tu. Salah lah. Klik rumah Allah benda simpelnya silap. Kadang-kadang mikir tu malah nak pergi ngajar luar. Malu kat orang. Guru kita sendiri pun pernah sebut. Tapi ilmu ni sebab tu kita tengok berlaku kritik sama ulama. Ulama nak kata cuba tengok semalam kita bincang malam. Ada kata umur sahal tu 8 tahun bila Nabi meninggal ke tak? Ada ramai ulama terima. Padahal ulama kata tak pernah sabar. Dia terlibat dalam semua peperangan. Badai tak terlibat. Lepas tu dia mati zaman Muawiyah. Tak pernah sabar lah. Mana masa Nabi mati dia umur 8 tahun sebab dia terlibat semua dalam peperangan Nabi. Nabi hidup Mekah pun 10 tahun. Itu. Tapi ramai yang terima tu. Apa jadi gitu? Ini apa kesilapan. Boleh berlaku. Baik, tak apalah. Kita pergi lagi kan. Tak habis lagi tu tadi. Mana kalau seorang tu dia nak pergi ke satu tempat daripada rumah dia nak pergi ke satu destinasi, tak ada jalan pilihan. Ada sejalan. Yang mana sejalan tu kira-kiranya sampai sebab tu saya kata sampai ke masafah qasar ni ngam-ngam saja. Bobo cukup ya. Boleh lah. Boleh. Tapi boleh pun Imam Syafi'i bagi dia kalau dia tidak qasar tu lebih baik. Dia itu maksud dia. Itu kalau kita boleh faham daripada teks Arab. Kecuali maknanya walaupun jarak tu ngam-ngam kita ataupun boleh cukup boleh tidak, tapi ada ilat lain. Ilat dia apa dia? Terdapat musuh yang ditakuti. Kalau kita tengok dalam kitab huraian dia tidak semesti musuh, sesuatu yang berbahaya. Ada binatang buah ke misalnya? Pihak ni cara binatang ni? Apa? Perilit tak kita tu. Ada perilit kata kena berhati-hati di kawasan ni ada 2 ekor rimau terlepas.
Besar-besar berlaku tu dia kata imam tu. Nampak lapar-lapar berlaku tu. Kena berhati-hati. Yang orang yang duduk situ pun tak tubik di rumah. Enggak kita dalam musafir ni tak. Tak si musafir tak boleh sebab penting ni. Enggak musafir zaman dulu tidak naik kereta. Kenderaan dia pun binatang juga. Hak tu pun titik juga air mulut imam. Binatang dia sokong tuan dia. Ya tak boleh tuan pun binatang dia naik. Tak apa imam kata. Apa kita ni kalau duduk dalam kenderaan. Rakyat lah imam baik mana pun kita pergi. Sebab imam tu cekal dia punya cermin. No. Jadi benda-benda gitulah. Jadi keadaan tu kondusif ke tidak? Tak sampai jarak masafah pun sudah boleh qasar. Qaul yang ke-617, saya ambil sedikit lagi. Qaul yang ke-617, Imam Syafi'i berkata, mengqasar salat dapat dilakukan oleh orang sakit. Dia pecah masalah ni. Ini keadaan yang tidak kondusif ni. Meringkas salat dapat dilakukan oleh orang sakit atau orang sihat. Tu mana tak apalah kita baca lah. Baik, ringkas ataupun qasar salat ni siapa hak boleh qasar salat ni? Dia kata boleh siapa-siapa pun. Orang sakit boleh. Patut orang sakit ni dia musafir ke tidak? Tu kita bincang lain pula tu. Perbincangan lain pula tu. Cuma nak ayatnya hak boleh qasar ni siapa? Orang sakit, orang sihat, hamba. Budak tu mana hamba tu? Memang budak kita ni bukan hamba anak kita. Memang suka budak ni dah. Budak dalam konteks kita dah. Anak kecil. Salah satu kalau kita tanya apa suka sangat musafir ni, boleh qasar maya. Kayak bukan dak gitu ni. Melopak dia boleh dia, boleh gabung jamak qasar boleh lah suka budak ya. Tapi sebenarnya orang tua pun ada juga suka gitu. Tu. Atau orang merdeka tak kira perempuan ke laki-laki apabila mereka mengadakan perjalanan bukan dengan tujuan maksiat kepada Allah SWT. Perjalanan tadi safar tu dalam konteks tadi lah. Ni kita tak bincang lagi ni hak boleh qasar dalam keadaan tidak musafir ni perbincangan selepas ni. Dia sakit. Sakit ni siapa peringkat orang tu lah ambil wuduk pada dia. Setengah tu kena air pun jadi puasa itu kan. Setengah nak buat macam mana. Setengah ulama kata jamak suri. Setengah kata tak boleh qasar. Ada kata boleh qasar pun. Ada. Untuk kemudahan dia, untuk dia. Tapi khilaf lah tu. Hak tentunya jamak. Jamak pun setengah kata jamak suri, bukan jamak hakiki. Tak apalah kau ke mana pun boleh. Adapun musafir yang adapun musafir yang mempunyai maksud berbuat zalim pada orang Islam atau bertujuan untuk merampok dan membuat kerusakan di muka bumi, atau seorang hamba yang melarikan diri daripada majikan dia sampai melepasi masafah safar, melarikan diri daripada kewajipan yang harus dilaksanakan, atau yang semakna dengan ini maksudnya untuk buat maksiat. Maknanya keluar dia musafir dia tu dalam keadaan menyalahi syariat. Tak kira lah apa bentuk, maka tak boleh. Maka dia tidak boleh qasar salat. Kalau dia qasar juga, wajib dia mengulangi salat dia. Kerana mengqasarkan salat merupakan keringanan daripada Allah SWT yang tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Apakah anda tidak membaca firman Allah SWT dalam Al-Quran tu, surah Al-Baqarah tu, ayat 173. Sesiapa yang dalam keadaan terpaksa sedar dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa. Apa ni? Man ukriha tu. Dah, apa ni ayat tu? Man ukriha. Wa qalbuhu la mutmainnu bil iman. Sesiapa yang dipaksa dalam keadaan tidak kondusif, keadaan dipaksa, dia bukan dalam keadaan ikhtiari, dalam keadaan hati dia tenang, maka waktu tak kira. Waktu dalam keadaan ni kita kira ni, kita bicara dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Jadi kena ingatlah, maknanya poin yang paling utama yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, keluar bermusafir bukan dengan maksud taat, tapi dengan maksud maksiat. Jadi semua pun ni acak kali nak. Kalau kita bicara ni, dia akan tanya, tengok bola lah ke mana? No. Bola, tengok bola ni maksiat ke? Dia termasuk dalam harus, boleh lah. Tapi kalau gitu tak semaya lah, tak timbul buat qasar.
dah maya pun dah. Tu berdosa tak sabit dengan bola tu berdosa tu kita maya. Bak orang lain hok pergi tengok bola pun semaya. Lah ni anak hasawana dilebihkan dia punya musalla tu banyak tempat diwujudkan. Sebenarnya tengok bola ni harus gitu mudahlah. Tak ada masalah tu. Walaupun ada setengah-setengah ustaz dalam internet dia kata wallahualam surah tu hamba tak berani nak jawab. Dia tak berani kata tengok bola tu sebab dia kata benda lara, habis duit banyak teket lagi, benda tak ada faedah. Kalau kita pegang hak tu, terima hak tu, tak boleh jamak rasa. Dia tengok bola kampung kita ni lain. Tengok bola hak main depan rumah kita bro tu, tengok bola juga memang gitu, bukan hak tu. Ni tengok bola ni kena pergi, maknanya kena berlaku musafir. Berapa kos habis guna banyak tu. Lepas tu tiket lagi. Tu jadi setengah ustaz tu kata hamba tak berani surah Tuhan tu. Ikut demo lah tu tak berani. Ada setengah tu kata tak boleh. Macam-macam lah. Cuma tengok bola tu sendiri tak ada masalah. Suka ke tu. Boleh tu. Tak ada masalah apa pun. Jagalah hukum syariat tu. Begitulah. Tapi tak apalah kita ke tepi lah contoh tu. Maknanya pergi musafir dengan niat, mana niat itu tak betul, menyalahi syariat, maksiat kepada Allah, bukan taat kepada Allah. Tu tak boleh. Jadi kita boleh buat contoh sendirilah. Apa agaknya perjalanan yang bersifat maksiat kepada Allah, bukan taat kepada Allah. Ikutlah. Tu tak boleh. Jadi kita kena tentukanlah aku gini kenapa. Gitu. Tengok bola semata-mata maksiat. Setengah ada kata gitu, memang ada kata. Semata-mata tengok bola. Maksud semata-mata tu lah ke mana? Perincian dia. Pergi tengok bola. Gi siapa sudah klik lagi. Tu dalam YouTube kata ada malas buat ustaz mana lah. Hamba tak berani tu. Sebenarnya ada nak kata takut orang marah tu. Tu masing-masing kena fikir lah. Pemain tak tutup arah Pemain pakai luar pendek. Dia kata main lelaki tu ada musuh Malik tak apa lagi dia tak ada apa. Mazhab Syafi'i tak boleh dia pakai mazhab lain tu. Khilah lain pula tu. Sebab tu kata gini lah senang kak. Tak segi lah, banyak kerja lain boleh buat. Tu mudah. Bak kausa tu kira lain, bak gi tu kita nasihat begitulah. Sebenarnya untuk masyarakat awam ni, kalau ulama dia lebih banyak berlembut kalau perkara itu tidak ada unsur tu bagi anak lah. Sebab tu kau tanya anak akan kata harus. Untuk walaupun kita pun tak pergi, anak pergi tengok bola stadium sekali sama hidup tu pun kau tahu baru kita ni ya. Tu pun noyak bui tak susah hati lah negeri saya Mekah pun. Anak masuk sebelum maghrib, kita sembahyang maghrib, masa tu dia 8:30 tak silap dia mula bola. Masa tu tak sembahyang. Anak tak kata waktu Isya tu ngeri. Kok kamu musafir berlaku? Mai jamak takhir kita kelih tu kecek latih aja. Kelatih keramah dulu dia tu. Ikutlah ke mana pun kena sangka baik sampai tahap tu pun boleh juga. Gitulah. Jadi kau ke mana fikir sendirilah. Asasnya safar itu untuk taat kepada Allah. Tidak maksiat. Kalau maksiat tak boleh. Yang terakhir, salat sunat safar. Apa maksud salat sunat safar? Nak musafir itu mai sunat dulu. Mai sunat ni boleh buat di rumah lah. Sebab ni dia tak termasuk dalam bab qasar ni. Salat sunat. Salat sunat safar. Baik. Qaulnya ke-618 Imam Syafi'i berkata, musafir, kena ingatlah musafir ni mana orang. Musafir boleh melakukan salat sunat bagi siang ataupun baik siang ataupun malam. Baik ia merengkah salatnya ataupun tidak. Tak sama ada kita musafir tu, kita dalam musafir kita tidak qasar salat fardu ke apa, ni salat sunat tu boleh buat. Tak ada masalah. Kerana telah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat sunat pada malam hari sedang beliau mengerjakan salat fardu dengan mengqasarkan. Hak ni tak apalah kita baca dululah. Sebab dia ada khilaf juga tu. Maknanya dalam musafir itu Nabi qasar salat. Jadi ada salat sunat safar itu. Baik.
Jadi kalau tidak ada sembahyang qasar pun boleh juga, tak ada masalah. Juga telah diriwayatkan bahawa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan salat sunat 2 rakaat sebelum zuhur sebagai musafir. Maknanya dia sembahyang zuhur, lepas tu dia nak pergi musafir lah. Dia ada sembahyang sunat. Sunat ni maknanya sunat safar lah. Dan 4 rakaat sebelum asar. Telah diriwayatkan bahawa beliau melakukan salat sunnah pada tahun penaklukan Kota Mekah sebanyak 8 rakaat pada salat duha, sementara beliau meringkah salat fardu pada saat itu. Okey, di sini anda sebut beberapa perkara. Baik. Salat safar di sini maksudnya salat sunat ketika musafir ke macam mana? Sebab ada pendapat kata bila kita musafir ke, tak payahlah kita sembahyang sunat qabliyah ke ba'diyah ke. Ada yang kata tak ada. Boleh juga gitu. Hak itulah sebenarnya dimaksudkan di sini. Baik, cuba kita sini ana tengok sini. Okey, kena ubah ana pun tak teringat tadi. Nampak tadi pun telah tengok dah. Dia salat sunat safar ni terjemah dia tidak tepat. Sebab di asal ni dia buat tatawwu'ul musafir. Lain tu. Orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir. Tu bahaya tu terjemah. Kena ubah tu. Ana pukul tadi tengok sepitah lalu tengok Rifat Fauzi. Istatawul musafir ni orang bermusafir. Bukan ketika dia nak musafir dia sembahyang sunat. Hak tu ulama kata tak ada. Ada juga yang kata ada khilaf lah sebenarnya. Memang ada. Kita bincang bab lain lah tu. Hak ni tajuk kita nak bincang Imam Syafi'i ni. Tatawul musafir ni bagi orang musafir. Makna dia sudah berada dalam, kita kata zon musafir, ada ke sembahyang sunat untuk dia. Sunat ni sunat biasa lah. Sunat rawatib, sunat go tu, sunat go ni. Boleh ada. Dalilnya Nabi. Siapa sebelum asar sembahyang 4 rakaat, lepas tu pergi ke Mekah pun sembahyang. Mana sembahyang sunat boleh. Mana kita pergi masjid boleh. Tahiyatul masjid boleh sembahyang sunat sebelum dan selepas zuhur boleh berlaku. Kalau nak buat. Tidak jadi masalah. Cuma salat sunat safar sebelum nak memulakan perjalanan, salat 2 rakaat rumah atas nama usalli sunnatas safari. Hak tu yang jadi pertikaian ulama. Bukan hak tu maksud sini. Kena faham lah tu, sebab dia bahaya, kena tengok tek arak dia lah. Kena tengok tek arak dia. Sini tatawwu'ul musafir jelas. Mak saya pun tak faham juga. Indonesia ni bahasa dia kukuk dia maksud gabut tu, tapi kalau tengok arak tu tak kena tu. Tak kena tu. Gitulah. Jadi poin terakhirnya dalam tajuk terakhir ni maknanya ada syariat salat sunat bagi orang musafir ketika dia telah musafir. Kenapa hanya takut silap? Salat sunat untuk orang musafir bukan salat sunat yang dilakukan sebelum musafir. Dalam istilah sunat safar itu. Itu maksudnya. Okey, boleh? Untuk tajuk seterusnya kita bincang bab masa mukim yang mengharukan untuk tidak meringkas salat. Ini bincang. Nanti kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Okey, ada soalan ke? Boleh. Ya? Ini ada satu hadis yang Nabi buat jamak kan. Lalu ada mati. Macam mana? Dia buat jamak kan. Nama. Jadi macam kata tanpa sebab lah. Ada. Jadi kaitkan dengan kita kan. Boleh kalau kita buat kita lah misalnya kita plan nak travel jauh juga kan. Jadi nak cepat masa tu. Jadi tak berhenti sembahyang tengah jalan. Sembahyang kat rumah kita buat tamak gitu. Boleh. Sembahyang kat rumah. Rumah tu rumah mana? Rumah kita destinasi musafir safar lah. Kita tak putar lagi. Kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Biarlah kita sebut hak mazhab lain. Ni tu kena faham lah. Kalau ada pendapat ulama hak tidak mazhab Syafi'i ada boleh. Dia tak kita nak pergi tak ke sampai lebih masafah lah. Bukhari boleh. Tu mudah ya. Ada. Lepas tu nak ikut mana? Hak sana lah. Kalau itulah kata, tapi kena faham molek lah. Muka kita ni kata tinggi, kena ngaji tinggi-tinggi lah. Ni dalam bab khilaf lah. Mana kalau dalam keadaan tertentu Anas sendiri pun ada buat begitu. Anas sebut tu dasar pada maklumat yang kita belajar lah. Tapi saya fikir tak boleh. Bukan boleh. Dan hal lain boleh, ulama lain ada kata boleh. Sebab kita memang syaratnya kita lepas tu keluar. Jangan main-main tu tidur dulu. Tak boleh gitu.
Hak kata boleh pun tak boleh gitu. Mana kalau kita pakai stok kita dah lah mak kata ni. Nah. Pakai stok dah ni. Lepas tu, mana lepas tu gak keluar bila ni. Masuk nama mak ada apa lah ni. Gitu. Boleh. Tu je kena faham molek tu lah mau jadi itu lain pula. Tidak kuasa lagi kan. Tak kuasa lagi. Hak tu dia tak kuasa lagi. Hak tu tak boleh tu. Maknanya jamuk lah. Dia kuasa ni agak spesifik sikit lah. Agak dia punya ketak sikit lah. Ni untuk jamuk maksudnya. Tamam. Maknanya tamam cuma jamuk. Gitu. Boleh lah. Maksudnya tanpa sebab tu Tanpa sebab ni dia ada sebab, bukan tanpa sebab. Tanpa musafir. Sebabnya biasanya kerana takut, kerana hujan. Dia gini sebab tu anak fikir pekoh ni dia tengok keadaan. Apa kalau hujan tak? Rumah kita bilik air dalam rumah belakang. Jadi hak kata dulu sebab kerana hujan ataupun kerana takut, sebab dulu tempat wuduk bukan dalam rumah. Dia kena tubik keluar rumah. Nak tubik mana ni 5-3 ekor ni perilik tak kata duduk buana kawasan kamu ni nak tubik tawan ni. Keadaan susah tak ada berlaku. Itulah maknanya mana boleh lah. Mana sekali ambil wuduk tu pakai maya 2 waktu lalu. Ketika hujan memang ada lah hadiah tu. Itulah anak kata. Jadi ulama kata maknanya apa tu? Jadi boleh tu apa tu kalau hujan apa ni? Susah tu lah. Apa susah? Kita tak susah. Zaman Nabi susah. Tempat-tempat yang kita kira nak cuba bayangkan. Sumber airnya adalah di sungai. Boleh jadi setengah-setengah tempat ada lagi gitulah ni. Air di Kelantan ni dia air sungai sumber utama kan. Jadi keadaan tu mungkinlah hujan lebat, patut takut pula ada takut sebab tertentu nak pergi ambil air tak boleh. Tiba-tiba ada air sikit, maknanya ambil air semaya. Lepas tu kalau untuk wuduk sekali lagi kemungkinan tak boleh. Maka tu boleh kerana susah tu. Tapi setengah ulama kata tak. Biarlah walaupun kita mudah pun asalkan hujan. Ada yang kata gitu. Tapi ada kan kata tak boleh sebab tu dia melihat kepada keadaan. Tak ada susah sama kita dah musafir pun tak susah pun tak ada. Bahaya ke bilik air bukan dalam rumah, dalam bilik. Kok mana? Sebab apa tak boleh cuba? Ada setengah ulama kata sebab tu kata khilaf tu. Jadi kalau kita nak pakai zahir gitu saja, tak mengambil kira dah. Kita kata suasana yang berubah kita tak ambil kira, boleh ya? Boleh pakai. Mana kekal sampai bila-bila tu kata boleh tu. Tu panggil fiqh. Ana sebut tu bukan apa selain daripada kita ni, sebab ana rujuk dalam internet tu memang ulama bincang pula ni tentang safa tu. Takrif safa ni berubah dalam zaman kita ni. Nak kata jarak, tak ada jarak di zaman ni. Di Mekah 8 jam. Tak ada istilah jarak tu sebenarnya. Jadi maknanya perlu ulama-ulama fiqh ni, orang panggil faqih ni, dia cuba bincang balik tu. Nak buat pendekatan mana pula. Tetapi tak ada seorang pun ulama kata dalam keadaan zaman kita ni kita masuk qasar. Tak ada ulama berani kecek gitu. Kita masuk dah jamuk tu ataupun qasar. Dalam keadaan kita ni pergi contoh kita pergi jarak jauh pun 2 jam 3 jam, senang pula, relax pula. Kadang-kadang ibu pitih nak pergi musafir. Sukanya musafir bukan susah. Lepas tu nak kira ke mana? Tak ada ulama kata kita masuk qasar. Tak ada sebab untuk qasar tu. Tak ada. Tetap ada. Tapi dalam keadaan tadi kalau kita nak pakai zahir zaman ni boleh, kerana hujan pun boleh. Tapi mana pun anak bagi anak lah. Bagi anak setakat anak belajar duk baca ni kena tengok juga hak batu tu, hak tidak musafir tu, qasar, boleh jamuk tu dalam keadaan tidak musafir, hujan lebat sebab rumah kita tinggi tidak melibatkan banjir. Nak ambil wuduk pun mudah. Setengah rumah tu ada pula tempat tertentu tu, mana kalau sejuk doa pun ada pula tempat untuk manah tu. Tempat ungu api dalam rumah tu ataupun dia punya ni untuk supaya suam keadaan tu, tak ada masalah. Patut kalau kita nak pakai juga tak apa nak makhilah lah. Gitulah. Boleh lah kalau kiranya. Tapi ada yang kata kena fikir semula, ada juga. Gitu. Okey, ada soalan lain tak? Bagus ni dalam internet ni, bagus sebab ulama bincang ni dia kena ingat begini. Kalau kita tengok dalam internet
Jangan kita tengok perbincangan saja, kena tengok juga dalil tu. Ulama yang kata ni apa dalil dia? Tu kita nak, kalau semata-mata sebut itu saja, tak, jangan ambil pendapat tu. Kena pilih-pilih. Okey, boleh gitu. Okey, kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Ada selawat. Ya. Muhammad. Selawat Muhammad ni. Tak ada, memang tak ada. Allahumma salli ala Nur dan Anwar. Tak ada tu. Tak ada, cuma tak sah. Ada, cuma tak sah. Cuma sebab tak sah tu anda tak ingat, kena rujuk, tapi kita pernah belajar lah tu. Tak ada tu sama tu. Kita sebut maksud tak ada yang sah ya. Amal hak sah ya. Boleh amal hak sah. Dia gini, Tok Guru Mufti Besar Kelantan kata dulu. malah ambil qaul Nabi, ambil qaul Tok Guru dulu. Nah. Dia kata penyakit orang kita ni, ada penyakit orang Melayu kita ni. Dia pergi buah pokok naka. Dia tengok situ ada 100 butir pokok naka. Sebutir hak baru. Dia duduk kelih kau sebutir tu. Dalam tu dia punya kiasan dia tu. Hak banyak lagi hak boleh ambil tu. Hak tak terlarang tu. Buat apa tidak duduk kelih hak tu. Duduk kelih hak balut tu. Dalam kepala macam-macam hak balut ni molek gini-gini. Pada hak tu orang balut hak tak boleh ambil. Jadi Ustaz Mak tanya, Ustaz Mak tahu dah tu. Hak boleh ni tak silap anak sembilan. Hak boleh, hak sabit pada Nabi tu pun ada kekuatan lah. Hadis hak ni lebih kuat. Jadi hak mana tidak ada adalah hadis tidak sabit sahih tu, hak tu kita beri kepada orang-orang hak sakit lah nak amal tu. Sebab kalau kita royak pun dia marah. Mana sepatutnya orang sakit lah kena pakai hak sahih ni supaya segar. Macam mana? Gitulah. Hasan Hikmat tu mana? Macam mana? Hasan Hikmat yang muzahkan kali. Kalau zaman Sayyidina Osman ni ke mana? Dia sebelum masuk waktu. Yang kita buat hari ni tu betul Sayyidina Osman. Bergerak sama tanya tu. Dia gini lah usamanya, anak kecek bahasa diplomatik perlu dikaji semula tu. Tu bahasa diplomatik tu. Betul baik semula, betul sunnah kita buat. Dia bila kata kena kaji semula tu maknanya tutup lain.